ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua dan bersiara kembali dalam kisah seram alam jin. Seperti biasa, saya seru kepada semua penonton yang beragama Islam. Mari kita doakan semoga saudara Islam kita di tanah Palestin dimudahkan urusan dan perjuangan mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, walaupun kita tak dapat beri bantuan dalam bentuk fizikal, namun harus diingat, kiriman doa kita dan perbelanjaan kita di sini juga akan menjadi dorongan kepada bantuan mereka di sana. Teruskan berbelanja dengan bijak. Kisah malam ini agak pendek saja. Walaupun begitu, bagi pendapat peribadi saya, ianya adalah seram. Diceritakan kembali oleh individu yang mahu dikenali dengan nama panggilan sebagai Danush, berbangsa India dan beragama Kristian. Danush tidak nyatakan berlaku di negeri mana, hanya mendedahkan kepada kita bahawa kejadian yang dialami oleh beliau ini adalah pada tahun 2001 di lokasi pusat membeli belah yang terkenal iaitu Aeon Mall. Tahun 2001, lokasi pusat membeli belah Aeon Mall, negeri Danush rahsiakan. Saya nak bagi amaran dekat sini, jangan buat pelbagai andaian yang buruk. Jangan kata Aeon Mall ni ada pasang pelaris lah, ada bela saka lah, ada pasang tangkal lah. Jangan tuduh yang macam-macam. Kita ni sebagai orang yang beragama Islam, seharusnya kita tahu kewujudan jin syaitan ni ada dekat mana-mana je. Bersepah jin syaitan ni ada dekat luar sana tu. Jadi kalaulah ianya kelihatan berada di Aeon Mall, itu semua hanyalah kebetulan sahaja. Jangan fikir yang bukan-bukan. Pada tahun 2001, bulan berapa tu Danush tak berapa nak ingat sangat sebab katanya kejadian ini dah terlalu lama, 20 tahun yang dulu. Dia pun masih lagi pelajar sekolah menengah pada waktu itu. Maklumat yang hanya boleh dikongsikan oleh Danush katanya masa tu dia dan adik-beradik dia yang lain datang ke Aeon Mall sebab semata-mata nak menonton wayang filem The Lord of the Ring. Chapter yang pertama, The Fellowship of the Ring. Cerita ni memang padu habis. Saya pun tak silap saya masa ni saya tengok wayang kot. Saya pun lupa-lupa ingat lah. Dia masih ingat lagi perasaan ketika nak tengok cerita tu. Memang bersungguh-sungguh satu family nak tengok cerita ni. Jadi oleh sebab demikian, Danush dan keluarga yang ini abang dia, kakak dia dan juga adik perempuan dia menaiki satu kereta pergi ke Aeon Mall menonton wayang midnight dalam jam 11 malam. Jadi disebabkan midnight tu bermula pukul 11 malam, cerita tu mengambil masa 3 jam untuk habis. Maka secara tidak langsung mereka akan keluar daripada wayang tersebut dalam jam pukul 2 ataupun 2.30 pagi. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak berapa nak ingat exactly masa yang tepat pukul berapa dia keluar. Kita anggap je Danush keluar wayang pukul 2.30 pagi. Bagi mana-mana penonton yang menonton waktu midnight, kebiasaannya majoriti akan parking kereta dekat area parking aras atas, sama level dengan aras wayang TGV ni. Mudah untuk kita semua nak akses keluar selepas menonton wayang. Cumanya, walaupun Danush dan keluarga keluar sama waktu dengan penonton-penonton yang lain, tetapi mereka tetap juga merupakan orang yang paling terakhir tinggalkan kawasan dalam Aeon Mall ni. Sebab apa korang nak tahu? Sebab adik perempuan Danush ngam-ngam je. Selepas filem tu habis, dia boleh pula mengadu sakit. Mengadu sakit perut nak buang air besar. Dalam wayang tadi katanya hampir sejam juga dia tahan tak nak berak tahu. Semata-mata tak nak miss tengok final scene The Lord of the Ring tu. Itulah sebab keluar je wayang, terus shoot pergi tandas. Jadi atas tanggungjawab bersama, Danush, abang dan juga kakaknya stay lah dekat luar tandas. Tunggu sampai adik mereka ni selesai membuang hajat. Masalahnya kata Danush, tak tahulah adik dia ni makan apa. Lama betul dia berak kali ni. Orang yang exit wayang pun dah hampir clear.
dah lengang dah dalam Aeon Mall. Hanya tinggal mereka 4 adik-beradik je lagi masih berada dekat dalam tandas. Dipendekkan cerita, bila adik perempuan dia ni dah selesai berak apa semua, mereka semua pun bergegaslah menuju ke parking kereta yang sama level dengan aras TGV Cinema ni. Seperti yang dijangkakan oleh Danush, memang benar parking area semua sudah lengang. Hanya kereta mereka saja yang tinggal di situ. Dalam fikiran mereka adik-beradik langsung tak ada fikir takut pun. Jadi sepanjang dalam kereta ni yang sedang bergerak menuju ke laluan exit parking kereta tu, tumpuan Danush dan juga adik-beradik yang lain masih lagi tertumpu kepada The Lord of the Ring. Masih lagi bercerita tentang filem yang mereka tonton tadi. Bersembang lah, bertukar pendapat lah, best lah, itulah, inilah. Namun, secara tiba-tiba, Abang, itu apa? Macam anjing putih je, tak berapa nampak lah. Adik perempuan Danush nampak sesuatu dekat parking area. Pergerakan objek tu agak jauh daripada mereka. Memandangkan kebetulan adik perempuan Danush ni pakai cermin mata sebab rabun jauh. Jadi dia hanya perasan ada pergerakan objek warna putih je. Tak berapa jelas sama-sama pergerakan objek tu. Oleh sebab demikian, bila adik dia dah menegur, nak tak nak, Danush bersama abang dan juga kakaknya pun menolehkan pandangan mereka ke arah yang ditunjukkan oleh adik perempuan dia ni. Bila dilihat, bila diamati betul-betul, tak perlu tunggu masa yang lama. Dah terang lagi jelas. Mereka adik-beradik bertiga ni, abang, kakak dan juga Danush, dapat melihat ada satu perempuan sedang dalam keadaan merangkak di parking area tu. Astaghfirullahalazim. Sedikit info tambahan. Ini bukan parking area aras bawah luar bangunan Aeon Mall tu ya. Kata Danush, mereka ni masih lagi berada di ruangan parking dalam bangunan Aeon Mall, sedang menuju ke laluan susul keluar bangunan. Bermaksud, lokasi perempuan yang merangkak tersebut dilihat di parking area dalam bangunan Aeon Mall. Danush menjelaskan kepada kita, gambaran yang dia nampak pada ketika itu, perempuan tu dalam keadaan totally sedang merangkak. Satu anggota badan dekat lantai tau. Bajunya warna putih. Muka memang tak nampak lah sebab jauh kan. Yang paling seram buat Danush, rambut perempuan tu, ya Allah, panjang. Memang sangat panjang. Panjang rambut dia tu sehingga kan sampai terheret-heret dekat lantai. Cuba bayangkan korang semua. Bila kita dalam keadaan situasi nampak perempuan dalam keadaan merangkak, rambut tu terseret-seret atas lantai. Bagi saya penampakan ini memang seram. Memang seram. Sambung Danush lagi. Saat-saat dia tak boleh nak lupakan kejadian pagi tu, bila mana perempuan tu merangkak dalam situasi yang laju tau, macam kelang kabut. Cumanya kedudukan lokasi perempuan tu merangkak hanya kiri dan kanan saja. Tak pergi ke tempat lain. Kiri kanan, kiri kanan. Seakan-akan seperti ini situasinya. Lepas merangkak ke sana, lepas tu patah balik ke sini. Lepas tu ke sana semula, kemudian patah balik semula ke sini. Berulang alik dalam pergerakan merangkak yang sangat laju macam kelang kabut. Itu yang membuatkan Danush bersama abang dan juga kakaknya menggeletar satu badan. Sebab kalau difikirkan semula, dalam posisi baring macam tu, mustahil manusia boleh bergerak laju merangkak sedemikian rupa. Mustahil, memang mustahil. Dan memang sah-sah apa yang mereka nampak sekarang ini bukan manusia. Tetapi kata Danush percaya itu adalah hantu.
100%. Sebab apa Danus kata hantu? Bagi kepercayaan mereka, kata Danus, sebenarnya mereka ni memang dah dididik untuk tidak mudah percaya dengan perkara-perkara hantu-hantu ni. Mereka lebih berfikiran secara logik atas fakta sains. Tetapi kalau dah kejadian tu sedemikian rupa, bagaimana kita nak rungkaikan masalah ini? Macam mana kita nak rungkaikan misteri ni? Itu sebab Danus kata, kalau dalam tenaga manusia yang biasa, mustahil manusia boleh merangkak macam tu. Memang laju, macam di awang-awangan cara dia merangkak. Jadi Danus kata pasti ini hantu. Jadi sepanjang mereka nak exit ni, semua diam. Danus, abang, kakak diam. Adik perempuan dia pun turut membisu bila mana kakak memberi isyarat tangan. Jangan cakap apa-apa lagi. Mereka kena pulang balik ke rumah dengan segera, mengikut kepercayaan mereka. Kalau mereka nampak sesuatu yang tak baik sebelum sampai ke rumah, bermaksud kena ekstra hati-hati. Berkemungkinan besar akan jadi yang lebih buruk ataupun bernasib malang yang lain. Jadi, kena pastikan dulu mereka selamat sampai di rumah. Barulah mereka boleh bercakap-bercakap apa yang mereka nampak, apa yang mereka lalui tadi. Nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku. Mereka sampai ke rumah dengan selamat tanpa ada gangguan ataupun masalah yang lain. Cumanya, hanya kakak Danus saja yang demam. Demam sebab takut dengan hantu berkenaan. Sampai ke dalam mimpi katanya. Maka masa jugalah kakak dia ni nak bagi hilang ketakutan. Bagi Danus pula, sukar untuk dia jelaskan dengan kata-kata. Sebab inilah kali pertama dia nampak betul-betul depan mata dia. Selalunya hanya nampak dalam filem kan. Tapi ini real. Sumpah, kata Danus. Speechless bila dapat melihat live depan mata mereka bertiga. Selepas ni kalau ada yang cerita pasal hantu dekat Danus, yes, dia akan percaya. Dia akan lebih awareness untuk berjaga-jaga kerana dia sudah pun melalui batas ujian terserempak dengan penampakan hantu. Itu Danus. Katanya sudah ternampak hantu. Korang pula bagaimana? Dah nampak belum? Bila lagi? Terima kasih kepada Danus kerana sudi kongsikan kisah pengalaman beliau kepada kita semua. Saya nak pesan lagi sekali. Jangan buat andaian yang bukan-bukan. Ini semua hanya berlaku secara kebetulan sahaja. Anggaplah ianya sekadar hiburan seram untuk didengarkan bersama-sama. Perkara yang baik itu kita jadikan ikutan. Manakala yang tidak baik itu kita hindarkan. Jadikan pedoman supaya tidak mengulangi lagi kesilapan yang sama. Ingat ya. Saya mohon kepada korang semua untuk tekan button subscribe, thumbs up dan edarkan kisah seram ini kepada penonton yang lain. Semoga kita... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا